Lai! Oh, Lai! Nek, jangan dibabahan. Bang! Kemari kamu nah. Babang beli TV baru, Lai. Bah! Tunggu, Lai. Beli TV baru dah. Oh, Lai. Bang, beli TV baru kita. Digital TV-nya bagus kualiti gambarnya. Dan juga audio suaranya nyaman, jelas didengar. Dapat tak ketani melihat semua channel di RTV. RTV 1, RTV 2, RTV 3, RTV 4, RTV 5, dan Info Channel. Wow, jua. Selain daripada itu, penonton-penonton dapat juga menerima rangkaian nasional, rangkaian pilihan, rangkaian pelangi, rangkaian harmoni, dan rangkaian Nur Islam. Melangkah ke era digital bersama RTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khidwaddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak Perkongsian Trans-Pasifik TPP yang diadakan di 5 Convention Center Republik Peru. Keberangkatan baginda dilalukan oleh Presiden Amerika Syarikat Tuan Barack Obama selaku hos bagi TPP. Mesyuarat membincangkan laporan terkini ratifikasi dan prosedur TPP dan perkembangan perjanjian TPP sejak 4 Februari 2016. Baginda berterima kasih kepada Tuan Obama atas taklimatnya mengenai TPP di Amerika dan menghargai kepimpinan dan dedikasinya kepada inisiatif TPP. Negara Brunei Darussalam titah baginda menghargai hubungan dengan Amerika yang erat. Baginda juga mengongsikan usaha negara ini menjayakan TPP. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menghadiri sesi dialog Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC bersama Ketua-Ketua Ekonomi APEC. Sesi dialog berlangsung di 5 Convention Center, Republik Peru. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dilalukan kemesyuaran Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM kali ke-24 oleh Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan berangkat bersama-sama Ketua-Ketua Ekonomi APEC yang lain menghadiri sesi plenary dialog APEC yang bermula dengan ucapan daripada Presiden Republik Peru selaku pengerusi AELM 2016. Ini diikuti dengan laporan APEC yang disampaikan oleh Tuan Yuan Raffo, pengerusi APEC. I think that from what I hear from Juan Francisco, we've had a very year. And otherwise they will feel left out. And then naturally, it's not just trade that. You have seen a video? APEC merupakan badan sektor swasta kepada Forum Kerjasama APEC yang memberikan cadangan kepada ketua-ketua ekonomi APEC melalui dialog tahunan serta menasihatkan para pegawai APEC mengenai keutamaan dan cabaran sektor perniagaan. Recognize and alleviate economic disadvantage resultant from greater.
Pesta Seni Perancis Brunei meningkatkan lagi hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Perancis melalui penglibatan penggiat seni kedua-dua buah negara. Pesta yang berlangsung selama seminggu itu menutup tirainya malam tadi di Rotunda Empire Hotel and Country Club. Berangkat ke majlis tersebut, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Mudirah Madhol Bolkiah. Puan yang terutama Lon Fogeron, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini dalam sembah aluluan menyembahkan Pesta Anjuran Alliance Francaise di Brunei, antara lain meningkatkan lagi hubungan kedua buah negara yang sudah sekian lama terjalin. Penglibatan artis-artis yang menjayakan pesta ini merapatkan lagi kerjasama, toleransi dan kedamaian antara kedua buah negara. Di majlis ini, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah berkenan menyaksikan persembahan solo piano Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Mudirah Madhol Bolkiah. Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Mudirah Madhol Bolkiah juga berkenan mempersembahkan nyanyian lagu bahasa Perancis berkumpulan. Pesta yang bermula sejak 12 hari bulan lalu disertai oleh 7 orang penggiat seni kedua-dua buah negara. Pesta memaparkan pelbagai hasil kerja seni tempatan, poster filem-filem Perancis serta pakaian-pakaian Brunei. 15 buah poster filem klasik Perancis dari pengeluar filem sejarah Perancis Government 120 Years of Cinema dipamerkan, manakala 3 buah filem Perancis juga turut ditayangkan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Berhati-hati semasa memandu dan jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu antara pesanan dari Jabatan Pengangkutan Darat. Semua institusi pendidikan termasuk sekolah-sekolah bukan kerajaan memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar, rakyat dan penduduk tetap di negara ini ke arah mencapai wawasan negara 2035. Menurut Menteri Pendidikan, perkongsian dan tanggungjawab yang dipikul bersama antara sekolah-sekolah kerajaan dan swasta akan terus menjadi teras asas penghasilan pendidikan yang berkualiti. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyo bin Haji Osman berucap demikian semasa sambutan ulang tahun ke-60 Sekolah St. Migrant di daerah Blind. Yang Berhormat Pihin juga menggesa institusi pendidikan swasta untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan bukan sahaja dalam memberikan pendidikan berkualiti tetapi juga dalam mempersiapkan para pelajar bagi pengajian tinggi dan pasaran kerja. Jelasnya, para pelajar hendaklah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan abad ke-21. Para pelajar dan belia hari ini juga perlu siap siaga kerana mereka akan bertanggungjawab dalam membangunkan negara. Yang Berhormat Pihin juga berkata, kementeriannya akan terus menyokong pertumbuhan pendidikan sektor swasta dan percaya perkongsian seumpamanya akan mengukuhkan penyediaan pendidikan yang berkualiti tinggi. Yang Berhormat Pihin juga meminta sekolah-sekolah kerajaan dan swasta
akan dapat sama-sama mewujudkan satu suasana di mana lebih banyak amalan terbaik dikongsikan. Menteri Pendidikan juga merasmikan Galeri 60 bersempena dengan ulang tahun sekolah berkenaan. Pada awal tahun penubuhannya, sekolah berkenaan hanya mempunyai sebuah kelas dan 27 orang murid. Setakat ini ia mempunyai keramaian pelajar 1,023 orang. Juga hadir Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Polis dan Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras, Kementerian Pendidikan. Jurusan dan mata pelajaran serta peluang-peluang tawaran beasiswa bagi lepasan sijil tinggi pelajaran agama Brunei antara yang diketengahkan semasa Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hassanal Bolkiah yang diadakan kemarin. Pelancaran Hari Terbuka disempurnakan oleh Dayang Hajijah binti Haji Mokhtar, pemangku pengarah pengajian Islam. Hari Terbuka sekolah ini menjadi platform bagi para pelajar sekolah Arab untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat pra-universiti dengan memilih jurusan-jurusan yang bersesuaian. Selain mengetengahkan jurusan dan mata pelajaran yang ditawarkan, sejarah dan pencapaian para pelajarnya turut dipamerkan. Antara yang menyaksikan pameran, Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Bersempena dengan Hari Terbuka ini, Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hassanal Bolkiah menerbitkan buku ristaan 50 tahun yang mengandungi ristaan penubuhannya. Berbagai aktiviti juga diadakan termasuk lawatan sekitar kawasan sekolah, kuis dan mini bazar. Di majlis ini, projek usahawan muda pelajar asrama Syakirin juga dilancarkan. Projek dihasrat dapat memupuk sifat lebih berdikari dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri belia supaya lebih bersiap sedia untuk menceburi alam keusahawanan. Di dalam hari terbuka ini, alhamdulillah memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar yang akan memasuki sekolah ini, sama ada mereka akan menjurus ke aliran atau ke jurusan Arab, sama ada dari ke jurusan Syariah, Usuluddin dan Loghah. Dan juga di sekolah ini juga ada mengadakan bagi pelajar-pelajar yang akan memasuki peperiksaan A-level. Dalam lanskap pendidikan sejagat hari ini, terdapat penekanan yang bertambah tentang pendidikan dan penyelidikan pelbagai disiplin, terutama yang melibatkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Justru, peralihan dari disiplin tradisi kepada bidang pelbagai disiplin adalah perlu bagi mengembangkan persaingan dalam inovasi melalui pendidikan dan penyelidikan STEM bagi abad ke-21. Berucap semasa persidangan kepintaran perkomputeran dalam sistem makluman kali kedua kemarin, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan menggariskan sejak teknik kecerdasan perkomputeran digunakan dengan inspirasi dari alam semula jadi, ia dapat digunakan sebagai salah satu alat penting bagi pendidikan dan penyelidikan pelbagai disiplin. Dr. Awang Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman juga berkata, matlamat kepintaran perkomputeran ditekankan dalam memahami sistem kompleks dan mereka sistem proaktif yang dapat digunakan pakai dalam persekitaran tidak menentu dan dinamik. Menurut Dr. Awang Haji Junaidi, matlamat seumpamanya merupakan cabaran besar dan dijangka menghasilkan keputusan yang memuaskan. Secondly, have high society impact. Thirdly, have short horizon for progress. And lastly, drive basic research. It should involve more than just applying current technology, but should also research and the development of new technology.
Di persidangan ini, pameran poster juga diadakan dengan tema memperbaiki kualiti kehidupan melalui kesaling hubungan. 26 kertas kerja dibentangkan semasa persidangan 3 hari ini. Juga hadir Profesor Dr. Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Operasi sepadu perlindungan pengguna yang disasarkan ke beberapa buah premis perniagaan antara usaha bagi melindungi serta memberikan keyakinan kepada para pengguna dalam pasaran tempatan. Berita mengenainya selepas ini. You're buying home furniture, business equipment, or products to sell from overseas but don't know how to import? Don't worry. Importing is easy. Just follow these 5 steps of importing. Step 1. Importing goods via land, sea, or air. First, you have to register at customs or appoint a registered agent. Step 2. Check if the goods are safe and legal to import. Make sure to apply for permit if goods fall under controlled items. Step 3. Declare goods online through Brunei Darussalam National Single Window to get an approval to import. Step 4. If the goods are dutiable, you can pay at custom counters or via online payment. Step 5. Customs will inspect the goods. Once passed, goods can be cleared. And that's it. Trading across borders is that easy and hassle-free. Bagi mewujudkan lebih banyak kesedaran dalam kalangan para peniaga dan masyarakat umum mengenai undang-undang dan peraturan untuk melindungi serta memberikan keyakinan kepada para pengguna dalam pasaran tempatan, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE bersama beberapa agensi kerajaan kemarin menjalankan pemeriksaan mengejun ke beberapa buah premis perniagaan di Pasaraya Giant, Kampung Rimba. Operasi sepadu perlindungan pengguna ini disasarkan ke atas pemeriksaan harga barangan kawalan, pembubuhan harga serta harga jualan murah, isu-isu pengguna mengenai keselamatan produk, aspek kesihatan serta piawaian sukatan dan timbangan juga termasuk dalam skop operasi ini. Antara barangan tertentu yang dikawal selia di bawah Akta Kawalan Harga termasuk beras, gula, minyak masak, susu tepung anadamin, krema, tepung gandum serta bahan-bahan binaan. Menurut JPKE, para peniaga yang gagal mematuhinya akan diambil tindakan termasuk pemberian notis amaran, dikenakan kompaun tidak melebihi RM1,000, denda sejumlah RM5,000 dan penjara 2 tahun atau denda sejumlah RM20,000 dan penjara 5 tahun bagi kesalahan berulang. Operasi diketuai oleh Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Timbalan Setiausaha Tetap Ekonomi dan Kewangan di Jabatan Perdana Menteri. Kepakaran anggota Technical Technician Armamen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB telah diiktiraf oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dengan adanya kelulusan panduan program daripada Majlis Akademik IBTE bagi program Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal. Majlis penyerahan panduan program berlangsung kemarin di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal, Brakas. Penyerahan panduan program ini berlangsung antara IBTE dan Institut Latihan ABDB. Majlis penyerahan disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik, merangkap Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif IBTE kepada Kenal Awang Khairul Hamin bin Awang Haji Lampu, Komandan Institut Latihan ABDB. Majlis disaksikan oleh Kapten Bersara Haji Muhammad Amirul Shahnol bin Haji Muhammad Noe, Timbalan Setiausaha Tetap Teknologi Kementerian Pertahanan dan Profesor Madya Dr. Haji Azman bin Ahmad, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Program NTEC untuk penuntut teknisian armamen ABDB merupakan kerjasama latihan antara IBTE dan ABDB yang dijalankan selama 2 tahun di IBTE, Kampus Sultan Bolkiah, Seria dan Institut Latihan ABDB, Penanjung Garrison. Menyedari kewajipan dan kepentingan beribadan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB terus berperanan dalam memberikan wacana ilmu yang komprehensif kepada seluruh masyarakat
khususnya yang berhubung kait dengan ibadat. Bicara Syariah adalah salah satu medium yang dikendalikan bagi tujuan itu. Kemarin diadakan sesi Bicara Syariah bersempena penubuhan 10 tahun Kolej Universiti berkenaan. Sesi ditumpukan ke arah meningkatkan kefahaman, kesempurnaan dan kemantapan mengenai ibadat sesuai dengan tuntutan maqasid syariah. Sesi ini menghasilkan perkongsian maklumat yang berkaitan dengan ibadat untuk diguna pakai dalam kehidupan seharian. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haji Harun bin Haji Junin, Timbalan Setia Usaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Pemangku Rais Kupu SB. Lebih 40 orang peserta terdiri dari para pegawai dan kaki tangan beruniform menghadiri sesi ini. Bicara Syariah dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan para peserta di samping mengukuhkan dan menyempurnakan dalam melaksanakan ibadat. Kami mengetahui lagi dengan lebih halus ibadah sebenarnya itu supaya agar dapat dikerjakan dengan sempurna dan diperbaiki mana-mana yang ada persoalan lah. Memantapkan fahaman kita tentang beribadat dan beribadat yang sempurnalah dalam masa waktu bekerja. Bagi meningkatkan kemahiran teknologi, terutama kalangan guru-guru yang mengajar subjek reka bentuk dan teknologi, Universiti Teknologi Brunei UTB telah mengadakan bengkel latihan penggunaan perisian Autodesk, Computer Aided Design CAD dan Computer Aided Manufacturing CAM sebagai alat bantu mengajar di sekolah-sekolah menengah kerajaan, institusi vokasional dan teknikal. Bengkel bagi meningkatkan kemahiran reka bentuk dan teknologi yang diadakan selama 2 minggu itu berakhir kemarin. Bengkel tersebut disertai seramai 14 orang guru dan 2 orang pensyarah UTB. Bengkel juga bertujuan untuk membentuk minat dan pengetahuan para peserta dalam bidang kejuruteraan dan rekaan dalam kurikulum. Bengkel perisian Autodesk dikendalikan seorang pemuda cara dari Singapura, sementara bengkel pengendalian mesin dan font dikendalikan oleh pemuda cara dari United Kingdom. Mata pelajaran ini ataupun projek ini, para pelajar akan didedahkan dengan berbagai kemahiran, terutama kemahiran thinking skills, kemahiran bekerja dalam kumpulan, teamwork, dan juga dapat menghasilkan idea-idea yang inovatif dan kreatif. Ini baik untuk penuntut-penuntut kami, di mana semua mereka akan terdedah kepada cara-cara problem solving, critical thinking yang akan banyak membantu mereka sepanjang pembelajaran mereka nanti. Ia amat berguna terutama dalam subjek BTech Art and Design dan juga subjek Art kerana ia boleh dikolaborasikan di dalam mata pelajaran Art terutama dari segi pembinaan 3D model. Projek Hijau Sekolah dihasran untuk menggalakkan warga sekolah dan masyarakat agar sentiasa memelihara kebersihan persekitaran sekolah supaya ia lebih kondusif dan selesa. Kemarin, Kelab Hijau Sekolah Menengah Saidina Osman Bukit Beruang Tutong mengadakan majlis pelancaran projek berkenaan yang bertemakan Hijau Ceria Bersih Selesa, Sihat Sejahtera. Pelancarannya disempurnakan oleh Haja Jamilah binti Haji Muhammad Ali, penolong pengarah Ketua Unit Pendidikan Kesihatan Kementerian Pendidikan. Selain menanam sifat tanggungjawab serta meningkatkan sikap memucang-mucang dan sikap tolong-menolong, projek tersebut juga dihasran agar dapat melahirkan generasi yang cintakan alam sekitar. Projek ini mendapat sokongan oleh beberapa buah agensi kerajaan termasuk Persatuan Ibu Bapa Guru, PIBG sekolah berkenaan. Bertujuan untuk menjalinkan hubungan di antara pelajar dan guru dan juga di antara PIBG sekolah iaitu Persatuan Ibu Bapa Guru, di mana bukan saja guru-guru dan pelajar yang menjaga kebersihan sekolah tetapi juga Persatuan Ibu Bapa Guru. Kami juga telah membuat kerjasama dengan Jabatan Daerah dan juga dengan Jabatan Perhutanan. Pertandingan pencaksilat wiralaga antara cawangan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei berakhir petang kemarin.
Penyampaian pingan disempurnakan oleh penolong Pesuruhjaya Polis Kanan Awang Muhammad Erwan bin Haji Hambali, pembantu Timbalan Pesuruhjaya Polis. Kategori tanding kelas bebas putra dimenangi oleh Awang Muhammad Hazmi bin Zaini. Awangku Bahrain Putra bin Pangeran Haji Ali menang dalam kategori tanding kelas D Putra. Manakala Siti Zuleza binti Omar memenangi kategori tanding kelas D Putri dan Dayang Nurul Aimi Amalinda binti Zainidi muncul Johan bagi kategori tanding kelas C Putri. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.